cerita Hakim Muhammad Nazlan. Jadi kita cerita kat Melaka lah pula Ada seorang anggota Dewan Undangan Negeri Melaka ini. Tuan-tuan, minta maaf saya penat sangat ini. So cakap benda tak ni. Apakah Exco Melaka tidak cekap hingga perlukan timbalan? Adun Sungai Udang Muhammad Alif Yusof menemplak pelantikan 10 timbalan Exco di negeri itu yang disifatkan sebagai tindakan yang tidak diperlukan. Malah ketika Wakil Perikatan Nasional itu tindakan untuk pelantikan tersebut adalah satu pembazaran wang rakyat serta tidak akan membawa kepada implikasi keuangan yang besar, termasuk membebankan pentadbiran negeri dengan kos pengurusan yang tinggi. Kerajaan sewajarnya mengutamakan rakyat dan pro rakyat, katanya. Tiba-tiba cerita hari ni nak pro rakyat, tuan-tuan. Hari tu lantik macam mana gila dia pun lantik. Baik, kita jawab mudah je lah, tuan-tuan. Timbalan Exco ini diperlukan kalau itu adalah bidang kuasa dan perlembagaan kerajaan negeri kalau mereka nak lantik. Sana mereka nak lantik atau tidak, bagi saya itu tidaklah menjadi satu isu yang besar sebenarnya. Memang kos ada terbabit dekat situ. Dan pelantikan timbalan ini, Exco dan sebagainya, timbalan ataupun timbalan kepada Exco bukanlah satu benda yang out of norm dan juga bukanlah satu benda yang orang kata yang melanggar undang-undang pun. Siapa nak buat, siapa yang tak nak buat. In fact, tak ramai yang tahu Menteri Besar Selangor pun sebenarnya, Menteri Besar Selangor terutamanya, sebenarnya boleh ada timbalan Menteri Besar. Pernah pun ada Selangor ada timbalan Menteri Besar, tapi sekarang tak ada lah. So pelantikan itu boleh dan berdasarkan kepada keperluan negeri tersebut. So kalau nak bahas sebenarnya, ialah kalau dia nak kritik terpulang kepada dia lah. Bagi saya, itu bukanlah satu isu yang terlalu besar untuk dibahaskan sama ada nak lantik timbalan atau tidak. Baik, seterusnya cerita tentang pengampunan agung, minta pengampunan agung terhadap kes Najib. Kita baca. UMNO mohon Agung beri pengampunan penuh pada Najib. UMNO akan menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh kepada kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Setiausaha Agong UMNO Ashraf Bawjidi berkata Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa berdasarkan perkara 42. Majlis Kerja Tertinggi merafak sembah menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dengan rendah diri memohon ihsan ke bawah duli Tuanku untuk mempertimbangkan pengampunan penuh buat Datuk Seri. Justru MKT sebelah suara bersetuju untuk memohon mengadakan bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong beserta dengan memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sahib-sahib pergerakan pemuda dan pemudi UMNO, katanya. Ini setelah Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bekas Perdana Menteri untuk menyemak semula sabitan kes. Baik, kita komen. Nah, berkenaan dengan pengampunan agung ini, yang pertama sekali itu adalah hak Datuk Seri Najib dan juga UMNO sekalipun untuk nak memohon pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah hak mereka nak memohon. Jadi jangan pula ada yang kata lain ni, ya kita kena halang mereka. Tak wajar kerajaan sekarang ini membenarkan UMNO mentang-mentang dah berkawan, dia boleh pula benarkan memohon pengampunan. Aduh, ya. Nak jawab tu macam mana bodoh sangat dia punya kenyataan tu kan. Jawapan mudahnya adalah kita nak bagi tahu hak UMNO nak bukanlah meminta, menulis surat on behalf supaya dibuat pengampunan kepada Najib Tun Razak. Itu hak parti mereka. Siapa-siapa, kalaupun abah korang Muhyiddin Yassin dia dapati bersalah, lepas ni korang Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu nak buat orang kata bukan aduan tetapi nak buat macam permohonan untuk pengampunan diraja pun tak ada masalah. Itu adalah hak masing-masing nak memohon pengampunan diraja. Namun persoalannya sama ada akan diberi atau tidak. Itu menjadi satu persoalan. Dan kemudian prosedur. Setahu saya kalau sekiranya nak buat pengampunan diraja, dia mesti serve sekurang-kurangnya 1/4 atau 1/3 daripada jumlah hukuman, iaitu 3 ataupun 4 tahun daripada jumlah hukuman yang telah dijatuhkan kepada beliau. So kalau 12 tahun, 1/3 is 1/4 is about 3-4 years. 4 tahun, 3-4 tahun macam tu, barulah dia boleh buat membuat permohonan untuk pengampunan diraja. Barulah dia boleh buat sedemikian. Jadi itu adalah antara perkara yang mungkin akan diambil sebagai pertimbangan, dan dia bukan boleh buat sekali saja, dia boleh try bukanlah banyak kali, tapi dia ada prosedur. Dia akan bagi tahu kalau dia kata tak cukup lagi, so kena tunggu sekian tarikh. So lepas tarikh itu dia boleh buat permohonan. Kalau sekiranya ditolak, kena tunggu lagi tarikh lain. Dia akan ada dia punya prosedur dia. Okey. So
Itu akhirnya terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong lah. Kita tak campur kan. Itu UMNO nak buat, terpulang kepada dia dan terpulang kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Cuma kita kata Agong yang sekarang ni masih lagi Agong Pahang lah. Lepas ni berkemungkinan tukar Agong Johor kan. Jadi tak tahulah Agong Johor macam mana kan. Mungkin Agong Pahang ni macam mana, kita tak tahulah. Terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi saya tertarik ada satu ayat tadi kan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia. Ini tak ramai yang tahu Duli Yang Maha Mulia itu maksud dia apa. Duli Yang Maha Mulia. So sepatutnya kita orang Islam, kita tahu kita tak boleh panggil manusia lain dengan perkataan Maha. Maha Mulia, Maha Baik, Maha Penyayang, kita tak boleh. Maha ni hanyalah satu ayat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa ada perkataan Maha Mulia dekat dalam nama Yang di-Pertuan Agong ni? Ni saya nak ceritalah. Kenapa ada perkataan Maha Mulia? Bukankah kita seolah-olah memuliakan Agong tu seolah-olah macam Agong tu Tuhan? Tidak. Di sini kecantikan bahasa Melayu. Kecantikan bahasa Melayu ni, dia gunakan perkataan. Duli ni maksud apa tuan-tuan? Duli ni maksud apa? D-U-L-I. Duli ni maksudnya satu debu. Di kasut. Debu di kasut dipanggil duli. Ni bahasa lama lah. So, Duli Yang Maha Mulia nak bagi tahu bahawa even Yang di-Pertuan Agong kita, yang paling tinggi itu pun di kalangan rakyat negara Malaysia pun di sisi Tuhan hanyalah debu. Itu cantik bahasa Melayu lah. Nak bagi tahu bahawa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lagi maha tinggi berbanding dengan segala makhluknya. Jadi even Agong kita tinggi di kalangan kita pun hanyalah debu. Kalau Agong debu, kita ni macam mana lah tuan-tuan kan? So cantik bahasa Melayu, Duli Yang Maha Mulia. Jadi belajar something, kita dapat ilmu malam ini insya-Allah. Baik, kendalian pelanggaran etika Badan Kehakiman secara dalaman. Dua bekas hakim menegaskan tuduhan konflik kepentingan yang melibatkan Badan Kehakiman seharusnya disiasat dan kendalikan secara dalaman. Bekas Hakim Mahkamah Rayon Hishamuddin Muhammad Yunus dan juga Mah Wei Kuai yang juga berkata SPRM hanya diberi kuasa untuk menyiasat kes berkaitan rasuah di bawah Akta SPRM. Ini selepas kumpulan pengamal undang-undang membidas siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan yang mensabitkan bekas Perdana Menteri Najib atas kesalahan rasuah. Bekas Presiden Badan Peguam Semalam menggelar siasatan itu sebagai serangan terhadap Badan Kehakiman. Hishamuddin dan Mah berkata terdapat mekanisme di dalam Badan Kehakiman untuk meneliti dakwaan konflik kepentingan terhadap hakim. Menurut peraturan, sebarang aduan mengenai pelanggaran kod etika oleh Mahkamah Tinggi mestilah dirujuk kepada Ketua Hakim Negara. Jika Ketua Hakim Negara mendapati tiada merit dalam aduan itu, dia akan menolak aduan itu setelah berunding dengan Hakim Besar Malaya atau Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Sebaliknya, jika Ketua Hakim mendapati terdapat merit dalam aduan, maka beliau akan merujuk aduan itu kepada Jawatankuasa Etika Kehakiman. Tetapi jika jawatan itu bersifat serius, aduan itu bersifat serius mewajibkan penyingkiran hakim, jika didapati bersalah, maka Ketua Hakim mestilah merujuk kepada tribunal yang dilantik di bawah Perlembagaan Malaysia. Sekiranya aduan hanya dirujuk kepada Jawatankuasa Etika Hakim, Jawatankuasa akan merujuk aduan kepada hakim berkenaan yang diberi hak untuk membuat representasi, kedua-duanya secara bertulis dan lisan. Setelah mendengar representasi hakim, jika Jawatankuasa mendapati hakim tidak bersalah, maka Jawatankuasa mestilah membebaskan hakim. Sebaliknya, jika Jawatankuasa mendapati hakim bersalah atas aduan itu, Jawatankuasa akan mengenakan sekatan seperti teguran atau penggantungan. Tribunal Lantikan Agong Hishamuddin juga berkata Jawatankuasa Etika itu bagi menangani dakwaan yang tidak begitu serius, tetapi untuk dakwaan yang serius, hakim akan dirujuk kepada tribunal. Anggota tribunal akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang mungkin terdiri daripada hakim yang sedang berkhidmat atau bekas hakim atau hakim luar negara. Hanya terdapat 2 kes dirujuk kepada tribunal, iaitu krisis perlembagaan 1988 katanya. Pada masa itu, Ketua Hakim Negara Saleh Abbas dan 5 hakim lain dihadapkan kedua tribunal. Siapa yang ingat kes ni, dia ingatlah. Saleh akhirnya dilucutkan jawatan oleh tribunal itu manakala 3 hakim lagi kemudian dibebas dan meneruskan tugas mereka. Hishamuddin juga menegaskan bahawa Nazlan telah dibebaskan di mahkamah sebanyak 2 kali. Baik. Macam yang saya sebut hari itulah, sebenarnya dia bermula masa zaman Najib, pada zaman Najib memerintah. Not zaman Najib memerintah. Selepas zaman Najib memerintah, sewaktu dia dibicarakan zaman Pakatan Harapan memerintah, di mana pada waktu itu memang ada commotion yang Najib ni akan didapati bersalah. Memang ada bukti yang berat mengatakan Najib akan didapati bersalah. Tiba-tiba ada satu dokumen yang dijumpai di luar rumah Najib ataupun kawasan compound dia lah, yang mengatakan bahawa Hakim Nazlan yang ada masalah. And that was later stage
dalam perbicaraan tersebut tau, later stage. Kemudian dia kata didapati bahawa SPRM telah mengatakan bahawa Hakim Nazlan sebenarnya memang perlu dibawa ke kepada lembaga disiplin, lembaga kehakiman lah untuk nak dibicarakan dan perlu diambil tindakan tata tertib. Now, kritikan yang saya lakukan dan juga badan kehakiman lain sekarang ini, bekas hakim juga mengatakan untuk SPRM nak memberi kata-kata sedemikian, nak memberi kata perlu diambil tindakan tata tertib, itu dah ultra vires. Ultra vires ni maksudnya melangkaui had bidang kuasa mereka. Tidak wajar sebenarnya untuk SPRM nak kata perlu ambil tindakan tata tertib, sebab itu bukan bidang kuasa. SPRM kerja dia siasat rasuah, bukan nak kena siasat hakim, dan ini tidak ada kena mengena dengan rasuah. Ini ada berkaitan dengan disiplin atau tata tertib seorang hakim. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, hakim itu kalau nak dihadapkan kepada tata tertib, dia melalui 3 proses. 2 lah sebenarnya, tetapi tiga badan kehakiman, 3 badan yang lain lah. Pertama, dia kena melalui Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara kena rujuk kepada Ketua Hakim Besar Melaya dan juga Sabah dan Sarawak, bincang. Kalau sekiranya tidak ada merit kepada perbincangan tersebut, dia teruk. Tapi kalau ada merit, tengok besar ke tak besar. Kalau sekiranya kes itu berat, maka dia kena pergi kepada tribunal yang akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya taklah berapa berat, maka dia akan pergi kepada jawatan kuasa tata tertib yang biasa. So, berkenaan dengan perkara ini, kalau tak silap saya, pernah Tengku Maimun kata tidak ada apa kesilapan yang dibuatkan oleh Hakim Nazlan. Okay. Kalau tak silap saya tak jumpa. Okay, saya rujuk kenyataan Tengku Maimun. Sabar tuan-tuan kejap ni. Ini kenyataan daripada Ketua Hakim Negara. Tiada niat baik dalam siasatan babit Hakim Muhammad Nazlan, Tengku Maimun. Ini Februari 24 Februari itu. Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan bahawa hakim tidak mempunyai kekebalan daripada siasatan dan boleh didakwa mengikut peruntukan undang. Demikian keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini. Menurut Mahkamah Tertinggi negara itu, walaupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan badan siasatan lain berhak secara perlembagaan untuk menjalankan siasatan dan pendakwa raya mempunyai kuasa memulakan prosiding jenayah terhadap hakim Mahkamah Atasan, ia mesti dilaksanakan dengan niat baik dan hanya dalam kes tulen, kes sebenar. Bagaimanapun Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel 7 hakim Mahkamah Persekutuan dalam penghakiman berkata ia mesti dilakukan mengikut protokol tertentu bagi memelihara kebebasan dan badan kehakiman, katanya antara protokol yang dipatuhi ialah badan siasatan mestilah terlebih dahulu berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan berkenaan. Badan siasatan tidak boleh menghebahkan fakta siasatan tanpa kebenaran Ketua Hakim, dan pendakwa raya mestilah berunding dengan Ketua Hakim ketika siasatan termasuk dalam keputusannya untuk melakukan pendakwaan. Dalam kes Muhammad Nazlan, Tengku Maimun berkata Ketua Hakim Negara tidak dimaklumkan berhubung perkara itu, sekaligus menunjukkan tiada niat baik dalam siasatan terbabit. Beliau kemudian memerintahkan kes saman pemula berkenaan dipulangkan kembali kepada Mahkamah Tinggi untuk diputuskan berdasarkan persoalan perlembagaan yang dijawab Mahkamah Persekutuan hari ini. Muhammad Nazlan adalah hakim dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap Najib. Setelah beliau, iaitu Ketua Hakim Mahkamah Tinggi, mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah. 2 persoalan perlembagaan yang dibangkitkan dalam saman pemula berkenaan adalah sama ada Badan Siasatan Jenayah SPRM hanya dibenarkan secara sah untuk menyiasat hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Dewan yang sudah digantung mengikut peraturan perlembagaan. Persoalan kedua, sama ada pendakwa raya diberi kuasa untuk memulakan atau menjalankan sebarang prosedur. Persoalan itu susulan pemula difailkan oleh aktivis Haris Ibrahim, Nur Ain Mustafa dan
seringkat pilihan terhadap kerajaan Malaysia, dan dua lain bagi menuntut pengisytiharan bahawa siasatan yang dijalankan SPRM ke atas Muhammad Nazlan adalah tidak berperlembagaan. Okey, ni persoalan ini dibawa berkenaan kes Najib hari itulah. So dia memang tidak berperlembagaan dan perlu sebenarnya dirujuk kepada badan kehakiman yang sewajarnya. Minta maaf tuan-tuan, belajar undang-undang tengah malam buta ni. Baik. So kita dah tahu bahawa sebenarnya perkara itu tidak berlaku, dan sepatutnya kalau nak rujuk sekalipun perlulah dirujuk kepada badan kehakiman mengikut prosedur tertentu.